Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam ruang cermat kata. Jadi topik yang nak diperceritakan pada hari ini ialah mengenai keadaan inflasi ataupun kemampuan pembeli ataupun pengguna di Malaysia. Kita tengok yang pertama ialah gaji pekerjaan di Malaysia. Kita tak payah fokus kepada golongan profesional, kita fokus kepada B40 ataupun golongan marhain. Okey, tengok di sini beberapa contoh iklan-iklan kerja dan berapa gajinya. Contohnya kerja kita lupakan nama majikan, contohnya penjaga stor gaji permulaan 1,500 dan gaji paling tinggi ialah 1,999 ataupun 2,000 lah. Ya, dan pekerja restoran ini di Putrajaya gaji 1,200 hingga 2,000. Okey, dan data entry ni pekerja kilang di Kuala Lumpur 2,000 hingga 2,500, dan retail pharmacy assistant gaji 1,500 hingga 2,000. Dan rata-rata untuk jawatan ini ialah golongan SPM dan juga golongan lepasan diploma, ya. Itu antara gaji dan juga pencapaian akademik yang diperlukan untuk menjawat jawatan-jawatan seperti yang disebutkan tadi lah, ya. Okey, jadi persoalannya dengan gaji 1,500 atau 2,000 tadi itu, kenapa masih ramai daripada kita ini guna perkataan masih tersepit. Okey, ini part 1 lah. Lepas tu kita akan cerita lain lagi mengenai sebab-sebab kenapa kita masih lagi terbelenggu dengan masalah ni. Tengok ya, secara perancangan lah, ini antara perancangan yang Cik Mat ambil daripada internet lah, ya. Okey, ini sebagai contoh saja. Contoh macam kalau gaji bajet yang 1,500, okey, simpanan katanya 100, sedekah dan zakat 50, utility, bil air, internet 100, sewa rumah 350, barang rumah, sabun, gas setengahnya 200, makanan, ya, bajet seminggu 50, maknanya 200, nafkah isteri suami wajib sediakan 100, keperluan anak 200, kenderaan, minyak, motor dan parking 100, dan hiburan 100. Okey, ini apa yang dikatakan sebagai yang cantik lah, yang diinginkan. Tetapi secara realistiknya, kita tengok adakah kita mampu membuat simpanan. Rata-rata daripada kita, terutama golongan B40, tidak sempat untuk menyimpan pun. Sedekah, ya, mungkin tak sampai 50, mungkin RM10, bergantung lah, ya. Utility, ni saya tak faham sikit ni. Bil TNB, air, internet 100, tak tahu elektriknya berapa. Air mungkin dalam RM15-20, dan internet tadi tu, jadi tak tahu sama cukup tak cukup lah ni, barang rumah 200. Okey, that's also questionable. Makan 200 also questionable kalau seminggu, jadi duit poket untuk pergi kerja apa semua, makan di tempat kerja. Okey, itu pun kena diambil kira jugalah, ya. That also questionable lah, ya. Keperluan anak 200, kenderaan, minyak motor dan parking. Motor tak ada parking. Okey, minyak motor mungkin cukup 100 dari tu, ya, tapi motor mungkin ada bayaran dia punya sewa, bayaran bulanan tadi tu, ya, kalau ambil ni, kecuali orang beli cash lah. Dan hiburan tadi tu, okey lah, 100, mungkin ada sempat, mungkin tidak lah. Dan secara idealnya pembahagian gaji tadi tu, gaji 15% pada gaji. Jadi kalau 15% pada gaji 1,500, okey, mungkin kena ada perubahan lah dari segi bajet yang dibuat tadi tu, ya. Rumah 20%, kerajaan, simpanan, rezab gaji, bunga. Dan seterusnya kita tengok, okey, yang realiti lah, ya. Realiti kalau bayaran sewa beli kenderaan ni, kita ambil kereta, dari segi kereta yang paling murah sekali lah, okey, 300. Tol dan minyak 300, mungkin ya. Okey, sewa beli rumah, maknanya bayaran pinjaman perumahan ataupun sewa lah, ya, 700 ni kira untuk rumah lah, ya. Ini dah paling memang murah dah. Kalau di Kuala Lumpur mungkin tak dapat, outskirt Kuala Lumpur, mungkin Rawang, Sungai Buloh pun kena outskirt Sungai Buloh, bukan Sungai Buloh lah, outskirt Sungai Buloh, ataupun Sepang, outskirt Sepang apa semua, mungkin boleh dapat, boleh cari 700. Sebab kalau kita tengok, ya, di area Dengkil sendiri pun 700 ni memang sukar nak cari, kecuali flat, ya.
Utility elektrik dan air. Okey, ini sengaja diletakkan air dan elektrik, mungkin secara idealnya 100 tu boleh lah ya. Tapi utility internet tadi ni, okey, mungkin telefon kita ada data, mungkin kita nak wifi apa semua, okey, mungkin 100 cukup. Barang dapur, okey, cuma 500, van sekolah, duit poket dan lain-lain lah ya. Jadi maknanya secara puratanya 2300 lah ya. Jadi mana pergi untuk kita simpan, mana pergi untuk sedekah, mana pergi untuk lain-lain tadilah. That's benda yang kita kena fikirkan lah ya. Dan satu yang poin yang Cik Mat nak tekan di sini ialah keterlibatan kerajaan ya, dalam perniagaan di Malaysia ni ya. Kerajaan merupakan pengeluar kenderaan atau kereta ataupun terlibat dalam industri automobil melalui Proton dan Pro 2 ya. Kerajaan juga terlibat dalam perumahan, mana projek perumahan kerajaan PPRT dan juga projek-projek perumahan kerajaan yang lain lah ya. Kerajaan terlibat sebagai pembekal telekomunikasi ya, melalui Telekom Malaysia dan juga GLC, Government Link Companies yang lain. Kerajaan terlibat sebagai pengeluar pembekal ya, secara runcit ya, Petronas ya, minyak petroleum dan betul-betul juga gas ya, melalui Petronas tadi tu. Dan kerajaan merupakan pembekal elektrik ya, pembekal elektrik, tenaga elektrik melalui Tenaga Nasional Berhad. Kita tengok di sini ni, di mana kerajaan terlibat dan di mana poin sekarang ni ini merupakan di dalam bidang kawalan kerajaan lah ya, mana mereka mampu mengawal secara lebih besar lah ataupun tinggi penglibatan mereka di sini. Dan berbalik pada kenderaan, bila kita sebut kenderaan harga kenderaan di Malaysia, kita tengok sini Pro 2 Asia. Pro 2 Asia paling murah untuk 1.0e manual transmission 23,897 dan bayaran bulanannya kalau 7 tahun 315, kalau 9 tahun 258 ya, perlukan 10% deposit. Iaitu kenderaan paling murah di Malaysia, itu Pro 2 Asia ya. Kalau kita tengok golongan marahan yang nak pakai, bajet kena letak, kita cuma letak 300 saja lah bajet. Itu yang ideal ya. Dan bila dibandingkan juga, tadi kita kerajaan sebagai pembekal kenderaan, dan kita bandingkan juga bagaimana kerajaan terlibat dalam perniagaan kenderaan tadi ni ya. Di Malaysia tu sendiri, kita bandingkan harga kereta. Ini harga kereta import lah ya, jenama bukan yang dimiliki oleh kerajaan ya. Ini Volkswagen Golf tahun 2017. Cuba buat perbandingan harga kereta di Australia dan Malaysia. Di Australia harga 2017 Volkswagen Golf 18,990 Aussie dollar, bersamaan dengan lebih kurang 56,970 ringgit Malaysia. Kenderaan yang sama ya, model yang sama, tahun yang sama di Malaysia harganya hampir mencecah 160,000 ringgit. Jadi kita tengok di situ, dan ada beberapa soalan yang perlu kita tanya lah, kenapa jauh sangat perbezaan di sini ni ya, dari segi harga kenderaan. Dan kita ambil kenderaan yang dikawal oleh kerajaan Malaysia, kenderaan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, kenderaan yang mana kerajaan Malaysia sendiri berniaga. Proton Izora, perbandingan harga kereta Australia dan Malaysia tadi ni. Proton Izora harga tahun 2013 5,000 Aussie dollar, bersama dengan lebih kurang 15,000 ringgit Malaysia. Tapi Proton Izora tahun yang sama, model yang sama di Malaysia harganya 27,800 ringgit. Kita tengok perbandingan itu. Tadi tu kita kena fikirkanlah kenapa harga tinggi, dan bagaimana kita boleh sebenarnya kita boleh untuk mengawal harga tersebut supaya ia rendah dan mampu milik lah ya. Dan fungsi atau keterlibatan kerajaan dalam skop perniagaan dan penawaran produk-produk di Malaysia tadi ini ialah di mana kerajaan terlibat sebagai pembekal produk. Contoh yang tadi itulah ya, kenderaan tadi itu ya. Kerajaan juga merupakan pembiaya, mengawal pembiaya melalui bank-bank yang dikawasi oleh Bank Negara Malaysia, di mana kerajaan menetapkan berapa persen interest yang diperlukan oleh kenderaan baru, berapa persen interest yang dikenakan bagi meminjam untuk membeli kenderaan terpakai ya.
dan produk-produk tersebut akan dijual kepada rakyat Malaysia, iaitu pasaran yang terbesar di Malaysia lah, kenderaan tempatan tadi itu. Dan di fokus seterusnya kita lihat kerajaan sebagai penggubal undang-undang, pengawal undang-undang dan penguatkuasa undang-undang, di mana kerajaan mereka cipta perundangan, peraturan dan juga polisi tadi itu. Okey, di mana kita tengok ada dari akta beli, dari segi akta untuk pinjaman, ya, di mana kerajaan terlibat, ya. Dan dari segi untuk mengawal harga, okey, ada kementerian itu Kementerian KPDN HCP terlibat untuk mengawal harga dan menguatkuasa undang-undang yang terlibat atau peraturan yang terlibat dari segi akta jual beli, dari segi akta bank finance atau akta keuangan tadi itu, ya. Okey, melalui Bank Negara Malaysia ataupun secara amnya dikawal oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Jadi kerajaan membekalkan produk, kerajaan menawarkan pinjaman, dan kerajaan juga mampu untuk merubah polisi atau mengadakan polisi yang boleh menolong atau memastikan produk-produk tersebut mampu dimiliki oleh pasaran atau mampu memiliki oleh rakyat itu dengan tidak terkesannya sangatlah, ya. Jadi persoalan tersebut sekarang ni, apakah solusi kepada permasalahan ini? Tadi terjemah kata kerajaan pengeluar produk, kerajaan mengawal undang-undang, mereka polisi apa semua, ya. Jadi apa kata perkara ini dilihat dari perspektif untuk menolong atau merealisasikan objektif mampu milik tanpa memberi kesan yang berat kepada rakyat Malaysia, terutamanya B40 tadi itu. Okey, untuk slot ini di sini saja. Nanti kita akan jumpa untuk perbincangan seterusnya untuk solusi seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.